وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. قوة إلا بالله. اللهم إنا من نعرف به أوامرك ونعم الملائكة المقربين وافتح لنا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقهوا قولنا. قال الشيخ المصلي تعالى نفعنا بدارنا. قالوا الآن جئت بالhaq. Kata mereka itu, sekarang ini telah engkau bawa datang dengan yang sebenar. Maka cari mereka itu akan dia, maka dapat mereka itu akan dia pada seorang muda yang banyak berbuat baik dengan ibunya. Maka beli mereka itu akan dia dengan harga penuh kulitnya emas. Jadi selepas pada soalan yang banyak, permintaan yang banyak tentang manakah lembu yang dikandak, maka akhir sekalinya Nabi Musa pun ceritalah sifat-sifat lembu yang dikandak untuk nak sembelih. Maka apabila Nabi Musa katanya innaha baqaratul la dhalulun tusirul arda wa la taskil harsa musallamatul la syiyata fiha, maka di situ katanya qalul ana ji'ta bil haqq. Kata mereka itu Banu Israel, sekarang telah engkau bawa datang dengan yang sebenar. Sekarang ini telah engkau bawa datang dengan yang sebenar. Tapi maksud dengan yang sebenar ini bukan yang sebenar lawannya batil. Bukan yang sebenar lawannya yang salah, bukan dia. Sebab kalau yang sebenar lawannya yang palsu, yang batil, maknanya apa yang dicerita oleh Nabi Musa belum pada ni ialah perkara yang palsu. Perkara yang batil itu mustahil. Tak boleh jadi. Bahkan dikandaki dengan yang sebenar itu maknanya sekarang ini engkau telah bawa datang dengan yang sebenar, yakni yang jelas. Yang jelas. Maknanya cerita kali ini katanya innaha baqaratul la dhalulun tusirul arda hingga akhir itu ialah perkataan yang jelas, jawapan yang jelas. Itu dikandaki dengan yang sebenar. Bukan maknanya sebenar lawan bagi salah. Kalau lawan bagi salah, bagi batil itu maknanya belum pada ni Nabi Musa cakap dengan benda palsu. Maka itu tak boleh jadi. Maka apabila cerita katanya akhir sekali katanya lembu yang naknya selamat daripada tapung padanya. Maka apabila cerita akhir sampai situnya, maka Banu Israel apabila dengar jawapannya begitu, maka mereka pun kata kepada Nabi Musa, katanya sekaranglah engkau datang, engkau cerita dengan ceritaan yang jelas, yang nyata, yang sempurna. Jadi maknanya sekarang dah sebenarlah pengetahuan mereka yang mana sifat-sifat lembu yang dikandang. Maka apabila dah tahu sifatnya begitu, maka cari mereka itu. Pergi cari kat kampung-kampung lah untuk nak jemput, nak belikan lembu itu. Maka mencari mereka itu, cari beli. Mereka itu Banu Israel akan dia akan lembu. Cari masuk kampung, keluar kampung, masuk ke satu kampung, cari lembu yang sifat-sifat yang mengikut sifat yang disebut. Maka cari-cari itu, maka dapat jumpa. Maka jumpa mereka itu
Banu Israel akan lembu. Lembu mengikut yang disifat tu ada dah berjumpa. Lembu tu pada seorang muda. Jumpa lembu itu pada seorang muda, jadi dimiliki oleh seorang muda yang banyak buat baik dengan ibunya. Jadi lembu tu tuan dianya ialah seorang yang muda, seorang lelaki yang muda, yang mana seorang muda ini dia banyak buat bukti buat baik terhadap ibunya. Maka beli mereka itu akan lembu. Maka apabila dah jumpa, minta belilah. Minta beli lembu itu daripada seorang muda tadi. Minta beli itu dengan harga, bayaran harga lembunya penuh kulitnya, kulit lembu emas. Jadi nak cerita katanya beli dengan harga mahal. Beli dengan harga mahal, katanya pada masa itunya seekor lembu tu harga dianya 3 dinar saja. Lembu harga dia pada biasa-biasanya 3 dinar saja. Tetapi dengan sebab mereka itu sangat berkandak kepada lembu, mereka sanggup beli lembu itu dengan harga mahal. Maka mahal sakak mana mahal. Jadi bayaran seekor lembu tu maknanya bayar dengan emas. Emas berapa banyak? Sama besar dengan lembu. Emas berapa banyak? Jadi emas tu kalau kita isi, kita kupaskan kulit. Kalau kupaskan kulit lembu yang dibeli itu dapat diisikan semua emas di dalam kulit tu. Jadi banyaklah. Jadi mudah katanya emas tu sama besar dengan lembu. Sama banyak dengan lembu. Jadi sefardunya kalau lembu itu kita kupaskan kulit. Kupaskan kulit, buangkan daging, isi dia, maka isikan emas dalam tu. Sebanyak tu. Jadi mahal sangatlah. Dia sanggup beli. Cerita katanya asal lembu, kalau lembu biasanya pada jualan pada mereka itu pada masa itu 3 dinar saja. Mana 3 dinar tu 3 keping duit dinar, duit emas. Itu saja. Jadi tak begitu banyak sangat. Kalau lebih kurangnya RM1,500, lebih kurang tu saja. Tapi ni mereka sanggup beli dengan harganya, dengan bayaran emas. Sekiranya kalau kita kupaskan kulit lembu itu dapat isikan emas semua di dalam kulit. Banyaklah. Lepas tu cerita dalam kitab tafsir katanya awal-awalnya ibu dia, mak dianya tak sanggup nak jual. Tak sanggup nak jual akan lembu itu dengan kerananya mereka nak beli dengan harga sangat mahal. Dia orang yang baik, orang yang soleh. Nak beli dengan harga yang melampaui mahal sangat tu dia tak sanggup nak jual. Tapi akhir-akhir jadi jual dengan harga, dengan bayaran emas banyak begitu jugalah. Tapi kena bercakap banyak juga sebab ibu dia tak sanggup nak jual sebab jadi macam tak boleh nak terima. Seekor lembu dibayar dengan emas begitu banyak, dia tak boleh nak terima sangat. Tapi dicakap oleh Banu Israel, akhir-akhir dia sanggup bayar dengan harga seperti yang disebut tadi. Maka dah dapat lembu. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Maka sembelih mereka itu akan dia. Maka Banu Israel selepas pada belikan lembu itu, maka sembelihkan lembu itu. Dan tiada hampir mereka itu perbuat mereka itu. Jadi katanya dan wa ma kadu yaf'alun. Dan tiada hampir mereka itu Banu Israel perbuat mereka itu. Jadi maknanya dekat-dekat dengan tak boleh nak tunaikan. Kerana mahalnya lembu. Sebab lembu itu mahal harganya. Jadi lembu itu susah nak cari, lagi pulanya dijual dengan harga yang mahal. Jadi dekat-dekat tak boleh nak tunai. Tapi boleh tunai jugalah.
boleh kerjakan juga. Tapi dekat-dekat nak kata tak boleh dah. Dan pada hadis, ini sabit pada hadis. Jika menyembelih mereka itu mana-mana lembu yang ada, nescaya memadai akan mereka itu. Ini cerita asalnya. Nabi Musa kata, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah Ta'ala perintah kepada kamu bahawa kamu sembelihkan lembu. Kalau tak tanya banyak, cari lembu seekor sembelih. Sudah. Habis cerita. Nah, itu Nabi cerita ketika turun ayat ini, ketika Nabi baca ayat ini kepada sahabat Nabi, Nabi ada komen, ada ta'liq, katanya sekiranya Bani Israel apabila selepas pada dengar Nabi Musa kata Allah Ta'ala perintah sembelihkan seekor lembu, mereka terus cari beli lembu, mana-mana lembu sekalipun dah memadai, dan tetapi tasydid memayuh mereka itu. Tetapi tasydid, yakni buat payah. Memayah jadi buat jadi susah, buat jadi payah mereka itu atas diri mereka itu. Mereka itu buat susah payah kepada diri mereka itu, maka tasydid memayah, yakni buat jadi susah payah oleh Allah Ta'ala atas mereka itu. Dia buat jadi susah payah, dia tanya banyak. Selepas pada ni nak lembu macam mana? Dah cerita satu sifat, tanya pula sifat lah mana lagi. Mereka cari susah, maka Allah Ta'ala menyusahkan mereka. Kalau mengikut asalnya, betul-betul apabila dengar kata diperintahkan sembelihkan lembu, cari lembu, mana-mana lembu, warna mana sekalipun, mana-mana lembu sekalipun, sembelih, dah tunai lah, dah memadai lah. Tapi mereka cari susah. Apabila cari susah, maka Allah Ta'ala pun menyusahkan mereka. Sehingga katanya, dekat-dekat tak boleh nak tunai. Susah nak dapat. Habis di situ. Katanya awal kisah ini, maknanya wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha. Ini awal cerita. Awal cerita disuruh sembelih lembu. Jadi cerita belum pada nak suruh sembelih lembu ni, ini awal cerita dia. Jadi di dalam Quran tu sebut tak, jadi sebut cerita awal di belakang, sebut cerita yang kedua di awal. Wa idh qataltum nafsan ni awal-awal cerita, pasal-pasal sebab disuruhkan sembelih. Awal kisah ini. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha. Dan ketika kamu, wa idh qataltum, dan ketika kamu bunuh satu orang, tapi bukan semua membunuh, maknanya adalah salah seorang daripada kamu, dan ketika kamu bunuh, ini ketika adalah salah seorang daripada kamu bunuh satu orang, maka bertolak-tolak kamu padanya. Maka bertolak-tolak kamu padanya. Ni maka berbantah-bantah kamu padanya, pada satu orang tadi, pada satu orang yang dibunuh. Jadi bantah membantah. Jadi setengah kata yang nu bunuh, setengah kata yang ni membunuh. Jadi masing tuduh menuduh lah. Masing tuduh menuduh. Yang ni tuduh kata yang nu bunuh, yang nu kata yang ni bunuh. Jadi tuduh menuduhlah, sebab yang membunuh tu tak tahu kata siapa. Kata ulama adalah pada Bani Israel. Ni cerita dianya. Cerita seorang yang kena bunuh tu, kata ulama adalah pada Bani Israel, adalah pada golongan Bani Israel seorang lelaki ghani, yang kaya. Ghani mana kaya. Adalah seorang lelaki yang kaya, namanya Amil. Nama dia, nama seorang lelaki yang kaya tu, seorang lelaki daripada Bani Israel, nama dia Amil, dan baginya anak bapa penakan.
anak dan baginya ada bagi dia tu anak bapa penakan, anak bapa saudara. Jadi maknanya dia ni seorang yang kaya, dia tidak mempunyai anak. Dia seorang lelaki yang kaya, tidak mempunyai anak, hanya dia membelakan anak bapa penakan dia. Belakan anak bapa saudara dia. Fakir, anak bapa penakan sepupu dia lah. Orang tu orang yang fakir. Tiada waris lainnya. Tidak ada waris lain daripada anak bapa penakan tu, tidak ada. Dia orang, kalau dia mati, orang yang akan dapat pesaka daripada dianya ialah anak bapa penakan dia tu akan dapat pesaka daripada dia. Waris yang menerima ipsaka daripada dia tu tidak ada. Hanya orang tu saja. Jadi jadi tunggu dia matilah. Kalau orang tu mati, maknanya anak bapa penakan dia akan terima pesaka daripada dia penuh-penuh. Jadi kalau dia mati, pesaka dia kesemuanya akan turun kepada anak bapa penakan dia penuh-penuh sebab dia tak ada waris yang lain daripada seorang itu. Maka tak kala lambat matinya. Anak bapa penakan tu duk tunggu dia mati nak terima pesaka. Tapi orang yang umur panjang, tunggu sehari setahun ke 1 tahun tak mati lagi. Maka anak bapa penakan yang dia bela tu tak boleh sobat untuk nak terimakan pesaka. Kalau begitu nak buat macam mana nak bagi dapat terima pesaka? Lalu tu membunuh ia akan dia. Membunuh ia anak bapa penakan akan dia, akan seorang lelaki yang ghani yang namanya Amin, bunuh. Untuk nak cepatkan dapat pesaka. Supaya memsakakan dia. Supaya dia ni dapat terima pesaka daripada seorang yang kaya tadi. Kemudian selepas pada bunuh dan tanggung ia akan dia. Bawa qaryah lain, dihantar pada pintunya. Maka selepas pada bunuh, selepas pada anak bapa penakan dia tu bunuh seorang lelaki yang nama Amil tadi tu, bunuh. Selepas pada bunuh, ditanggung, anak bapa penakan tu tanggung, ia anak bapa penakan akan Amil, akan seorang lelaki yang kaya nama Amil tadi, bawa qaryah lain. Ni bawa pergi kepada kampung yang lain. Bawa mayat dia lah. Mayat yang kena bunuh tu, mayat bagi Amil tadi tu, mayat bagi si Amil tadi yang kena bunuh tu bawa diletak di kampung yang lain. Bawa kepada kampung yang lain. Dihantar, yang diletakkan mayat dia ya, pada pintunya, pintu qaryah yang lain. Dia nak masuk satu kampung, ada pintu kurban dia. Ada pintu untuk pintu itulah biasanya nak masuk satu negeri itu ada pintu dia kan. Maka dia bunuh. Apabila selepas bunuh tu dia tanggung bawa akan mayat itu diletak pada kampung yang lain daripada kampung dia. Lepas tu letak kat mana? Letak kat pintu nak masuk ke dalam kampung. Supaya apa letak kat pintu di situ untuk nak fitnah kampung itulah. Katanya orang kampung ni lah membunuhkan orang ni. Sebab dia ditanggung, diletak di kampung lain. Supaya nak fitnahkan orang kampung lain tu pada membunuhkan seorang lelaki yang kaya tadi. Selepas pada diletak di kampung yang lain, kemudian pergi ia anak bapa penakan tadi. Pergi pada Nabi Musa. Selepas pada diletak di sana, dia pergi cari Nabi Musa. Pergi berjumpa dengan Nabi Musa. Dakwa atas mereka itu. Dakwa atas mereka itu, atas ahli kampung yang lain. Ya dakwa macam mana? Dakwa katanya orang kampung itulah membunuhkan yang kaya tadi. Dia buat begitu tu untuk nak memfitnahkan orang kampung sana. Jadi selepas pada diletak di kampung yang lain, kampung sebelah sana,
Maka dia pergi berjumpa dengan Nabi Musa, dakwa kepada Nabi Musa bahawasanya orang kampung sana lah membunuhkan yang kaya tadi. Maka apabila didakwa kepada, dia mengadu kepada Nabi Musa, kata orang kampung sana lah yang membunuhkan yang kaya tadi. Maka Nabi Musa pun pergi tanyalah orang kampung sana. Maka apabila ditanyakan orang kampung sana, dia dapat katanya orang kampung sana tak mengaku. Maka ingkar mereka itu. Orang ahli kampung yang lain itu ingkar, mana tak mengaku. Macam mana orang tu nak mengaku, orang kampung tu nak mengaku sebab dia tidak membunuh. Maka orang kampung sana tidak mengaku, katanya mereka ialah yang membunuh. Maka doa Nabi Musa akan Allah. Selepas itulah ada permintaan, maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah untuk nak dapat tahu siapa yang membunuh si kaya tadi, yang nama Amil tadi. Maka menyuruh Allah Ta'ala dengan sembelih lembu. Maka Allah Ta'ala suruh sembelih lembu. Itu cerita masuk. Katanya, Inna Allah ya'murukum an tadbahu baqarah. Cerita di situlah Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Musa supaya Bani Israel cari lembu seekor sembelih untuk nak tahu siapa yang membunuh. Tapi nak bolehkah sembelih lembu tu soalannya banyak. Gitu. Tapi akhir-akhir sekali dah dapat jumpa lembu yang dikanda. Sembelih. Selepas pada sembelih dan pukul mayat itu dengan tengahnya. maka pukul mayat itu. Selepas pada sembelih dah lembu itu, katanya dan pukul mayat itu dengan setengahnya, dengan satu juzuk sebahagian daripada lembu. Dengan setengahnya, bukan setengah mana separuh. Dengan setengahnya ni, dengan satu juzuk daripada lembu itu. Jadi selepas pada sembelih, ambil ekor, katanya ambil ekor. Ambil ekor lembu itu, lembu yang disembelih tu pukul kepada mayat. Pukul di atas mayat. Apabila pukul di atas mayat, maka yang mati itu hidup. Maka hidup ketika itulah dia bercakap siapa yang membunuhkan dia. Jadi di situlah hikmat Allah Ta'ala, tujuan Allah Ta'ala suruhkan sembelih lembu tu supaya nak ambil ekor lembu, pukul di atas mayat, amil, dan selepas pada pukul tu Allah Ta'ala menghidupkan amil. Hidupkan amil, maka amil itu bercakap. Ceritalah siapa yang membunuhkan dia. Selepas pada dia cakap siapa yang membunuhkan dia, maka Allah Ta'ala mematikan dia balik. Katanya, Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan bermula Allah itu Tuhan yang mengeluarkan barang yang kamu sembunyi. Mengeluar, yakni muzahir, menyatakan. Dan bermula Allah Ta'ala, dan bermula Allah itu Tuhan yang mengeluarkan, yang menzahirkan, yang menyatakan, yang menjelaskan barang yang kamu sembunyi. Apa dia barang yang kamu sembunyi? Ialah orang yang membunuh. Sebab belum pada ni tak tahu siapa yang membunuh kan. Tapi dengan sebab dipukul tadi itu Allah Ta'ala menzahirkan, menyatakan siapa yang membunuh. Fakul nadribuhu biba'diha. Maka kami kata, Allah Ta'ala firman, pukul oleh kamu akan dia. Pukul oleh kamu akan dia tu siapa? Mayat itu. Jadi Allah Ta'ala perintah selepas pada sembelih lembu tu suruh pukulkan si mati. Pukulkan mayat amin itu. Pukul dengan setengah lembu, dengan satu juzuk daripada badan lembu. Dikandaki maka dipukul dengan lidahnya atau ujung ekornya. Ini ada khilaf.
Bukan ambil lembu seekor tu letak atas mayat, bukan begitu. Setengah katanya ambil lidah. Jadi satu juzuk, satu suku daripada tubuh lembu itu dipukul di atas mayat tu, setengah kata ambil lidah. Sudah sembelih, potong ambil lidah tu pukul di atas mayat. Setengah katanya bukan lidah, hujung ekor. Jadi selepas pada sembelih, potong ekor, pukulkan dengan ekor lembu itu di atas mayat itu. Itu ada khilaf. Itu dikandaki katanya biba'di dengan setengah, yakni dengan satu juzuk. Jadi setengah tu kena atas lidah atau kena atas hujung ekor, atas khilaf. Maka hidup ia, maka si mati tadi tu amil nama dia yang kaya tadi, mayat tadi hidup. Tapi hidup tu dengan, bukan hidup dengan sebab pukul itu. Hidup dengan sebab Allah Ta'ala menghidupkan. Maka hidup ia dengan menghidup oleh Allah Ta'ala. Dan kata ia, dan bercakap ia. Dia kata, dia bercakap. Apa cakapan dia? Telah membunuh akan daku fulan. Sianu, orang tu. Telah membunuh akan daku fulan, sianu. Maknanya adalah sebut nama siapa-siapa tu, dan dua anak bapa penakan, dua orang. Bukan seorang dah. Jadi anak bapa penakan dia dua orang, lepas tu berkongsi dengan orang lain lagi. Jadi banyak orang jugalah yang membunuhkan dia tu. Jadi ada orang lain lagi dan dua anak bapa penakan dia. Dia bercakap gitu, jadi selepas pada Allah Ta'ala menghidupkan dia, dihidupkan dia tu tujuan nak bercakap, nak cerita siapa yang membunuhkan dia saja. Selepas pada dah cerita, maka dan mati ia pada ketika itu juga. Selepas tu Allah Ta'ala mematikan dia. Maka dan mati ia mayat tadi ketika itu juga. Mana selepas pada bercakap sudah mati pula. Gitu. Maka haram kedua itu akan pesaka mayat. Memanglah. Jadi syariat Nabi Musa dengan syariat Nabi kita tentang di sini sama. Jadi maknanya kalau anak membunuhkan ayah masalan, jadi waris membunuhkan mewaris, maka ditegahkan diharamkan daripada pesaka. Anak membunuhkan bapa, maka anak tak dapat pesaka. Adik bunuh abang, maka adik tak boleh dapat pesaka daripada abangnya. Maka di sini pun begitu juga. Dua anak bapa penakan tu diharam, mana tak diberilah. Diharam, ditegah keduanya itu dari akan pesaka mayat. Tak boleh makan pesaka. Sebab dia orang yang membunuh. Orang yang membunuh tak boleh terima pesaka. Dan dibunuh keduanya. Dua-dua orang itu dibunuh. Sebab syariat Nabi Musa, apabila siapa-siapa yang membunuhkan orang, hukum dia bunuh sebalas. Qisas. Siapa-siapa yang membunuhkan orang, balasannya satu jalan saja ialah dibunuh balas. Maka dua orang anak penakan tadi itu dibunuh. Dihukum bunuh lah. Dihukum bunuh atas jalan qisas, bunuh sebalas. Firman Allah Ta'ala, kadzalika yuhyil mauta. Maka di sini ambil kesempatan bahawasanya ketika Allah Ta'ala cerita katanya, selepas pada disembelih lembu dan dipukulkan dengan ekor lembu di atas mayat itu, Allah Ta'ala menghidupkan mayat. Selepas pada menghidup, Allah Ta'ala mematikan pula. Maka di situ boleh jadi contoh di atas hidup Allah Ta'ala akan orang-orang yang mati pada hari kiamat. Ambil kesempatan. Katanya firman Allah Ta'ala, kadzalika yuhyillahul mauta. Maksudnya seperti demikian itu menghidupkan orang yang mati pada Banu Israel tadi. Itulah menghidup Allah Ta'ala
hari kiamat. Begitulah Allah Ta'ala menghidupkan manusia pada bangkitan hari kiamat apabila disiupkan kali yang kedua. Ditiupkan sunai kali yang kedua. Macam tu. Tidak ada perbezaan cara mana Allah Ta'ala menghidupkan amil tadi. Cara begitulah Allah Ta'ala menghidupkan orang-orang yang mati pada hari kiamat lagi akan datang. Itu mana katanya seperti demikian itulah menghidup Allah, menghidup Allah hari kiamat, pada hari kiamat akan sekalian orang yang mati, akan semua orang-orang yang mati, walaupun badan jasad mereka dah hancur, tetapi Allah Ta'ala mengumpulkan segala jasad badan mereka sehingga Allah Ta'ala menghidupkan balik. Maka jadi cara itu apa dia? Macam mana Allah Ta'ala menghidupkan orang itu, begitulah Allah Ta'ala menghidupkan orang mati pada hari kiamat. Di sini untuk nak tuju kepada orang-orang musyrikin pada Mekah, bahawa dengan sebab orang musyrikin di Mekah mereka ingkar, tak percaya katanya selepas pada mati dihidupkan balik. Sebab apa? Sebab mereka fikir katanya, mereka berfikir bahawa kalau mati tak ada jalan nak jadi hidup balik. Kalau mati tak ada jalan nak hidup balik. Tak ada jalan nak hidup balik. Maka di sini daripada cerita di sininya boleh ambil iktibar katanya dihidup balik selepas pada mati itu ialah perkara yang senang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang itu Allah Taala kuasa untuk nak menghidup balik. Maka di hari kiamat maka demikianlah. Wa yuriikum ayatihi, dan memperlihat bagi nampak. Wa yuriikum, dan bagi nampak, dan memperlihat bagi nampak dengan mata. Bagi nampak dengan mata, ini memperlihat. Dan memperlihat ia, ya Allah, akan kamu segala dalil kekuasaan Allah, yang mana setengah daripada dalilnya ialah menghidupkan balik orang yang nama Amil tadi. Itu setengah daripada tandaan, setengah pada dalil yang menunjuk kata Allah Ta'ala amat berkuasa. Bagi nampak. La'allakum ta'qilun. La'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan kamu, ini supaya adalah kamu itu berakal. Jadi dapat berfikir dengan dalil-dalil yang tersebut. Mudah-mudahan kamu itu berakal, yang dapat berfikir kamu. Maka kamu ketahui Tuhan yang kuasa. Apabila kita berfikir dengan ciptaan yang disebut, maka kita boleh yakin, maka kamu ketahui, yang yakin Tuhan yang kuasa menghidupkan satu nyawa itu. Kita yakin bahwasanya Allah Ta'ala dia kuasa menghidupkan satu nyawa yang nama Amin tadi, kuasa menghidupkan nyawa-nyawa yang banyak. Satu boleh buat, dua, tiga pun kena boleh buat. Sebab dia tidak ada perbezaan. Yang tu pun satu nyawa, satu orang yang mati. Yang di akhirat esok pun orang yang mati juga. Jadi pada cerita pada masa Nabi Musa tu Allah Ta'ala dah menghidupkan yang mati. Di akhirat esok, kerjaan apa? Kerjaan menghidupkan mati juga. Gitulah. Jadi satu boleh buat, dua, tiga pun mesti kena boleh buat juga. Sebab caranya sama. Caranya sama. Begitulah. Jadi macam katanya, apabila seorang tukang tu dia mampu membangunkan sebuah rumah. Apabila dia kuasa, dia mampu, dia pandai membangunkan, membinakan sebuah rumah. Dah siap, tengok comel pula bangunan dia. Yang dia buat, pertukangan dia tu comel. Maka nak buat sebuah lagi, dua buah lagi, tiga buah lagi, adakah tak kuasa? Tak boleh jadi. Kalau tak kuasa walaupun satu pun dia tak kuasa. Kalau dia tak kuasa, tengok kita orang tak pandai bertukang. Nak bangunkan sebuah rumah pun tak kuasa, jangan dua, tiga. Tapi orang mana dia kuasa, dia mampu, dia pandai untuk nak bangun, dah kuasa, dah berjaya satu buah rumah dia bangunkan. Dia bertukang.
maka kita nak suruh dia buat pula buah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, apa tak mampunya, sebab kepandaian dia ada. Dah berjaya, dah 1, 2, 3, dah berjaya. Maka begitu juga. Jangan katanya, 1 tak apalah, dia senang, tak banyak. Banyak ni takut jadi berat. Bukan maksud begitu. Maknanya nak cerita kata, dah macam tukang tadi. Bukan ditilik kepada tenaga badan dia, kepandaian dia. Dia ada kepandaian bab perketukanan, bab petukang tadi tu, dia berjaya membangunkan sebuah rumah. Dia berjaya untuk pada membangunkan sebuah rumah sebab ada kepandaian. Maka apabila ada kepandaian itu nak bangun buah yang kedua, mesti kena ada juga kepandaian. Kalau tidak ada kepandaian, buah yang pertama tak boleh nak buat. Gitu. Jadi Allah ada kekuasaan untuk nak menghidupkan seorang itu. Mana ada kuasa. Maka apabila 1 dah boleh buat, 2, 3 pun tak jadi tak jadi susah payah dah. Begitu. Tu mana katanya maka kamu ketahui, yakni kamu yakin, ketahui dengan mana yakin, Tuhan yang kuasa menghidupkan satu nyawa itu kuasa menghidupkan nyawa-nyawa yang banyak. Sebab tilik kepada dia ada kuasa. Apabila ada kepandaian, boleh buat sebuah rumah dah berjaya, maka kepandaian itu boleh digunakan pada buat buah yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Selama mana tak mati, boleh buat gitulah dia. Tukang tadi, begitulah. Maka kamu beriman dengan Tuhan maka kamu beriman dengan Tuhan yang satu. Begitulah. Summa qasat qulubukum ba'da dzalika. Kita akhir di situ. Kalau katanya summa qasat qulubukum ba'da dzalika. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa nawwir qulubana bi nurikal karim. واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه